السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Sidang jemaah sekalian, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat menyambung pembelajaran tadabbur surah Yasin, yang mana hari ini merupakan hari yang terakhir kita akan membaca ayat yang ke-83 surah Yasin. Maknanya pagi ini adalah penamat kepada tadabbur surah Yasin. Ayat nombor 83, sebelum kita membacanya, izinkan saya untuk membuat hubung kait dengan ayat yang sebelumnya, iaitu kalau kita masih ingat pada hari Jumaat yang lalu, hari Khamis yang lalu, minggu lepas, kita telah menyebutkan bahawasanya dalam surah Yasin, bermula daripada ayat nombor 79 sehinggalah ayat nombor 82, Allah Subhanahu wa taala telah mengemukakan ada 4 jawapan untuk membantah mana-mana manusia yang dia menjadi penentang, dia tak bersetuju, dia menolak akan adanya kehidupan selepas kematian, seperti mana yang Allah cerita pada ayat nombor 77 dan 78. Jadi ayat yang terakhir sekali dalam surah Yasin ini, ayat nombor 83, Allah Ta'ala telah bertasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan dirinya daripada apa? Kenapa Allah menyucikan dirinya? Kenapa Allah bertasbih terhadap dirinya sendiri? Kerana sebelum ini, ayat-ayat yang sebelum ini adalah ayat-ayat yang ada manusia dia meragui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjauhkan, membersihkan, menyucikan dirinya daripada mana-mana dakwaan yang mengatakan Allah itu lemah, Allah itu ada kekurangan, Allah itu tidak ada kemampuan. Maka jawapan itu Allah sebut dalam kalimah tasbih. Jadi kita bacakan ayat yang ke-83 dalam nota yang bercetak, berada pada muka surat yang ke-85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Fasubhana, oleh itu, subhana, maha suci, alladhi biyadihi, yang di tangannya. Maksud di tangannya itu adalah kekuasaan, kepemilikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah kata maha sucinya, yang kekuasaan Allah itu malakutu kulli syai', atas segala sesuatu. Maknanya Allah menyucikan dirinya, ya Allah bagi tahu bahawa segala sesuatu, segala kerajaan, malakutu kulli syai', ia berada di bawah kekuasaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa ilaihi, dan kepadanya lah
turja'un, kamu semua akan dikembalikan. Jadi ayat yang terakhir surah Yasin, Allah mengingatkan kepada kita bahawa kita semua akan dikembalikan kepadanya. Macam mana kita akan dikembalikan kepada Allah? Maka sudah pasti jawapannya adalah kita akan dimatikan oleh Allah, kemudian kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada mana-mana yang ragu, yang dia tak percaya ada kehidupan semula selepas mati, maka turunlah surah Yasin memaparkan bukti Allah itu berkuasa untuk menghidupkan orang yang telah mati. Okey, kenapa Allah bertasbih? Kita pernah belajar sebelum ini bahawasanya ucapan tasbih, kalimah tasbih berfungsi adalah untuk mengatakan bahawa Allah ini dia suci, dia bersih dari mana-mana kekurangan, kelemahan dan apa sahaja yang tidak layak dikaitkan, disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan menggunakan kalimah tasbih. Sebab itu setiap kali kita bertasbih, selepas sembahyang kita bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa kita ucap subhanallah? Maknanya kita kata maha suci Allah daripada sifat lemah, maha suci Allah daripada sifat kurang, maha suci Allah daripada apa sahaja yang tidak layak disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu Allah memberitahu bahawa malakutu, okey, malakutu tu maksudnya seperti al-mulku. Ayat 83 surah Yasin ni dia sama macam ayat pertama suratul Mulk. Nanti insya-Allah tahun 2023 kita akan belajar suratul Mulk. Kalau kita ingat suratul Mulk, ayat pertama Allah sebut apa? Tabarakalladzi biyadihi. Sama tak? Fasubhanallazi biyadihi. Tabarakalladzi biyadihi. Kalau al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi, tabarakalladzi biyadihil mulku. Dalam ayat ni malakutu, sama aja kata Ibnu Katsir. Jadi malakutu sama macam al-mulku. Jadi Allah bagi tahu kepada kita penutup surah Yasin, segala kerajaan, segala pemerintahan ia berada di dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kerajaan yang ada dekat dunia ni berada di bawah kekuasaan Allah. Kerajaan di hari akhirat ia berada di bawah kekuasaan Allah. Alam kubur berada dalam kekuasaan Allah. Dan Allah tutup dengan kembalinya semua makhluk kepadanya. Jadi daripada ayat ni apa yang dapat kita belajar? Okey, dia sangkut sikit sini. Sekejap Okey, kalau tengok dekat nota tu, yang kita dapat belajar di sini, nombor 1, mensucikan Allah. Kenapa Allah tu dia bertasbih terhadap dirinya sendiri? Maknanya mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, kelemahan, keserupaan Allah dengan mana-mana makhluk. Itu pelajaran nombor 1 yang telah pun kita ulang sebentar tadi. Kenapa Allah tu mensucikan dirinya? Diterangkan tadi itu. Okey, kemudian pelajaran nombor 2 kita dapat belajar pada pagi ini. Segala kerajaan, kerajaan langit ke, kerajaan ada di bumi ke, ia semua berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita tak dapat nafikan lagi.
Okey, pelajaran nombor 3. Sesungguhnya tempat kembali semua makhluk adalah kepada Allah Azza wa Jalla yang merangkumi kehidupan di hari akhirat. Maksud kembali dalam ayat tu, makna yang terang lagi jelas, di hari akhirat memang kita akan kembali kepada Allah. Juga boleh membawa maksud dekat dunia ni pun sebenarnya kita memang kena kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah tu maksudnya apa? Kembali kepada segala hukum-hukum kauniat Allah dan juga syariat Allah. Maksud dia, kembali kepada Allah tu maksudnya kehidupan kita ni, tindak tanduk kita, apa yang kita lakukan dekat dunia ni pun sebenarnya kita kena kembali kepada Allah. Betul tak? Kita kena buat seperti mana yang Allah kehendaki. Sebab itu takdir kita semua berjalan mengikut ketetapan Allah. Kembali kepada Allah. Apa yang berlaku, serahkan kepada Allah. Itu juga merujuk kepada kembali kepada kauniat Allah. Begitu juga syariat. Nak mentadbir, kembali kepada apa yang Allah tetapkan. Betul tak? Nak hidup tu buat apa? Ikut segala hukum dan hakam Allah. Itu juga membawa maksud kembali kepada Allah. Dan pastinya kita memang akan kembali kepada Allah di hari akhirat. Okay. Itu pelajaran yang ketiga. Kalau tuan-tuan ingat pada rakaat yang pertama tadi, imam dia membaca surah Amma Yatasa'alun. Kalau tuan-tuan ingat ayat last kali pada rakaat pertama, kalau kita faham dahsyatnya kembali kepada Allah ni di hari akhirat, sehingga kan orang kafir dia sangat bercita-cita kalau boleh di akhirat nanti mereka jadi tanah. Dia kata apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir, alangkah bagusnya kalau kita nanti akan menjadi tanah. Kenapa? Itu dikaitkan kembali kepada Allah. Sebab itu besok ketika mana kita belajar surah As-Sajdah, kita akan diajar oleh Allah supaya kita tunduk, kita patuh, kita pasrah kepada Allah. Simboliknya pada sujud. Sebab itu kita susun selepas surah Yasin. Pelajaran yang keempat, dalam ayat ni kita dapat belajar bahawa Allah Ta'ala ni kalau dia menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Maknanya Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah jadikan alam ini bukan untuk duduk diam-diam je, bukan sekadar berada di muka bumi tak buat apa-apa, tapi ada hikmahnya. Kerana setiap kejadian yang Allah buat itu pasti ada tujuan dia. Baik, apa tindakan yang patut kita ambil daripada ayat terakhir ini? Dengan waktu yang agak terbatas, kita hanya menekankan satu daripada yang banyak-banyak tindakan, iaitu marilah kita pada pagi ini kita memperbanyakkan ucapan tasbih untuk kita mensucikan Allah daripada segala sifat lemah, segala sifat kurang dan segala perkara yang tidak layak disandang oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Pagi ni saya nak kongsikan macam mana kita nak melafazkan ucapan tasbih. Semua ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang pertama nak ucapkan kalimah tasbih, kita ucap dengan ucapan subhanallah. So nombor satu cara nak bertasbih, ucap subhanallah. Okey. Kelebihan tasbih. Okey, kalau tengok pada buku surat yang berikutnya,
dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah mengusulkan kepada para sahabat Nabi SAW. Nabi tanya, Nabi kata, kamu semua ni nak tak dapat 1000 kebaikan setiap hari? Nabi tanya kepada para sahabat, siapa hari ni yang dia boleh dapat, dia boleh buat 1000 kebaikan? Lepas tu para sahabat tanya, macam mana kami nak dapat 1000 kebaikan? Maka Nabi SAW pun mengusulkan. Nabi kata apa? Bertasbih 100 kali, maka akan ditulis dia 1000 kebaikan, ataupun dihapuskan daripadanya 1000 kesalahan. Hadis riwayat Muslim. So ringkasan dia seperti inilah. So banyakkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa ucap 100 kali subhanallah, maka Allah akan bagi 2 perkara ni. Salah satu darinya, dia akan dapat 1000 kebaikan, Allah hapuskan daripadanya 1000 kesalahan. Okey, tasbih yang kedua. Tasbih yang kedua ni adalah kalimah tasbih yang diiringi dengan ucapan wa bihamdihi. Yang pertama tadi apa? Subhanallah je. Yang kedua ni adalah subhanallahi wa bihamdih. Dia ada, belakangnya ada kalimah wa bihamdih. Okey. Antara kelebihannya, sabda Nabi SAW, maukah aku beritahu kepada kamu kalimah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi tanya kepada para sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalimah yang paling dicintai oleh Allah ialah subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dengan memujinya, dengan kepujiannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Okey, kelebihan lain kalau tuan boleh ucap banyak subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap ucapan subhanallahi wa bihamdihi maka akan ditanam untuknya sebuah pohon kurma di dalam syurga. Sekali sebut subhanallah wa bihamdihi, Allah akan tanam satu pohon kurma di dalam syurga. Lagi banyak dia sebut, lagi banyak ditanam pohon kurma di dalam syurga. Dan kalau tuan-tuan mampu mengulangi subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali, pagi 100 kali, petang dia ucap 100 kali, maka nanti di hari akhirat, kata Nabi SAW, dia membawa amal yang lebih utama daripada ucapan tasbih tu. Maksudnya nanti Nabi kata dia akan bawa nanti di akhirat dengan ganjaran yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Kalau mampu 100 kali pagi, 100 kali petang. Dan ada satu lagi hadis lain, hadis riwayat Bukhari, kalau tuan-tuan mampu ucap subhanallahi wa bihamdihi dalam sehari 100 kali, Allah akan gugurkan dosa-dosanya sekalipun dosa itu banyak seperti buih di lautan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, dia dapat berapa kalimah tasbih? 2. Pertama, subhanallah. Yang kedua, subhanallah wa bihamdihi. Dan kita pergi yang ketiga. Yang ketiga ni dia panjang sikit lagi. Yang ketiga ni dia gabung antara tasbih, pujian dan pengagungan. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdi. Tadi kita baca nombor 2 kan? Ni ditambah sikit. Subhanallahil azim. Dia panjang lagi. Ini lafaz yang ketiga. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadis ini masyhur
Ramai orang yang dah pun amalkan, teruskan mengamalkannya. Apa kelebihan dia? Ini dua kalimah yang mudah nak sebut, nanti berat dalam timbangan. Dia akan memberatkan timbangan baik dan amat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Allah suka sangat kalau kita boleh sebut tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Okey, lafaz yang keempat. Mari kita sama-sama mempelajari tasbih Juwairiyah radhiyallahu anha. Saya rasa tuan-tuan pun nak amalkan tasbih Juwairiyah ni. Tasbih Juwairiyah ni maksudnya tasbih yang Nabi ajar mula-mula kepada isterinya, iaitu dengan bacaan yang warna kuning tu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ni diajar oleh Nabi kepada Juwairiyah radhiyallahu anha. Okey, kalimah ni seboleh-bolehnya ulang sebanyak 3 kali. Nabi syorkan baca 3 kali. Okey, tuan-tuan boleh baca dekat situ hadis dia panjang. Hadis dia begini, tasbih ni walaupun dia hanya baca 3 kali, ada 4 kalimah, tapi dia punya kelebihan dia boleh cover. Kalau kita zikir banyak kan, kalau kita zikir subhanallah, kita zikir banyak kita berzikir. Contohnya pagi ni lepas subuh kita duduk zikir je sampai masuknya waktu duha contohnya. Tapi zikir ni kalau kita baca dia 3 kali je, maka dia boleh menandingi zikir yang kita baca berjam-jam tu. Contohnya lepas subuh sampailah waktu duha macam pukul 8 ke, mungkin kita ambil zikir selama 2 jam. Tapi zikir ni sekejap je. Nabi sebut kepada Juwairiyah, Nabi kata, tengok Nabi kata apa? Andai kata kalimah-kalimah itu ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan selama 1 hari, nescaya kalimah tersebut dapat mengimbangi beratnya. Maknanya Nabi nak kata, engkau baca sekejap je, tapi kelebihan dia mampu menandingi zikir yang kamu baca selama 1 hari itu. Jadi amalkan zikir Juwairiyah ni. Ataupun cara pertama macam ni. Cara pertama bacaan dia macam ni. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Itu ulang sebanyak 3 kali. Okey, kaedah nombor 2 yang macam ni. Tuan-tuan boleh ikut saya baca tak? Subhanallahi ada khalqihi, Subhanallahi ridha nafsi, Subhanallahi zinata arshi, Subhanallahi midada kalimati. Itu cara kedua. Cara ketiga yang macam ni. Ikut saya baca. Subhanallahi ada khalqi, Subhanallahi ada khalqi, Subhanallahi ada khalqi, Subhanallahi ridha nafsi, Subhanallahi ridha nafsi. Sampailah pada hujung lah. Ini cara yang ketiga. Dapat tak? Cara 1, cara 2, cara 3. Ia berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Okey, kita masuk kepada satu lagi bentuk tasbih. Tasbih dekat sini dia gabung antara puji-pujian dan dia gabung dengan istighfar. Ni tasbih dia gabung dengan istighfar. Okey, bacaan dia macam ni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik
Allahumma firli. Zikir ni Nabi baca, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi rukuk dan ketika Nabi sujud. Nabi baca yang tu. Tetap boleh guna yang tu. Biasa kita baca subhana rabbiyal azimi. Kadang-kadang Nabi baca yang ni. Kadang-kadang kita sujud, kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Kita boleh baca yang ni juga. Sebab itu hadir riwayat Bukhari Muslim. Okey, last kali, sebab kita dah nak habiskan majlis ni, maka ada satu tasbih tau. Dia panggil tasbih kafaratul majlis. Macam mana tasbihnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ni pun boleh baca. Tambah-tambah lagi, kalau kita nak menutup, kita nak berpisah, kita nak berhenti daripada sesuatu perbincangan, kita boleh baca tasbih kafarah ni. Tasbih kafarah ni, tasbih penghapus dosa ni, kenapa dia panggil tasbih kafarah? Tengok dekat hujung tu, ada seorang lelaki, dia kata, ya Rasulullah, engkau baca tasbih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta ni, engkau tak pernah baca pun sebelum ni. Maka Nabi SAW pun bersabda, Nabi kata zikir tu jadi apa? Kafaratun. Nampak tak perkataan? Kafaratun lima yakunu fil majlisi. Ia adalah sebagai kafarah, sebagai penembus dosa atas apa yang terjadi di majlis tersebut. Riwayat Abu Dawud. Tu orang panggil tasbih apa? Kafarah. Kafarah tu apa? Penebus dosa. Ialah kita tak perasan, waktu kita bincang, waktu kita sembang, mungkin kita ada melakukan dosa, maka mesti ditutup dalam majlis itu dengan membaca tasbih penebus dosa. Disebabkan kita dah baca tasbih ni, maka habislah pengisian kita pada pagi ini. So kita dapat belajar apa? Ada berapa ucapan tasbih? Subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lepas tu tasbih juwairiyah dengan 3 cara bacaan, dan adanya tasbih bersama dengan istighfar, dan tasbih penutup majlis. Alhamdulillah, pagi ni kita tamat tadabbur surah Yasin pada 4 Jamadil Awal 1443 Hijrah. Saya mohon ampunan maaf jika ada kekurangan, kelemahan, mana-mana penyampaian saya yang boleh kalau ada yang tersalah tafsir, tersalah sebut, saya alu-alukan, sebarang teguran, sebarang pembetulan, ya, boleh jumpa saya untuk tegur mana-mana kesalahan. Kalau yang melihat secara rakaman pun, kalau ada yang salah, tolong maklumkan. Ya, tidak semua perkara yang saya sebut ni ada kala betul kesemuanya. Ya, kita manusia biasa, tidak maksum, tidak lari daripada kesalahan. InsyaAllah besok pagi kita jumpa. Kita akan mulakan dengan surah As-Sajadah. Jadi saya minta 144 Hijrah, bukan 143. Maafkan. Besok kita belajar suratul Sajadah. Paling lewat saya akan bagi nota insya-Allah hari Rabu. Ya, disebabkan ringgit sudah melonjak naik, maka iuran photostate-nya sudah meningkat naiklah. So kena bawa RM15 lah insya-Allah. Kita jumpa insya-Allah besok pagi. Alhamdulillah, kita dah selesai 1 juzuk. Kita gabung Al-Kahfi 12 muka surat, surah Yasin ada 6 muka surat, maka kita hampir tadabbur 1 juzuk. InsyaAllah kita jumpa besok pagi. Kita sudahi dengan
tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.